Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شكر لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid atau surau diri Jumaat Surau Rahman, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, seterusnya tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada tengah hari ini kita masih lagi berada dalam keadaan yang bernyawa. Masih lagi Allah bagi peluang untuk kita untuk bertindak sebagai hamba-hambanya. Mudah-mudahan kita akan melayakkan diri kita ni dapat pencerahan dari Allah sebagai hamba-hambanya. Bila Allah iktiraf kita sebagai hamba-hambanya, balasannya tak lain tak bukan melainkan syurga yang kita idam-idamkan. Kerana kita dalam dunia ni bukan nak menangkat dunia ni. Tak lama lagi kita akan dipanggil balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila dipanggil lagi ada dua alam yang menunggu kita. Satu alam nikmat dipanggil syurga. Lagi satu alam samsara, alam azab dipanggil neraka. Syurga ada 8, neraka ada 7. Itu menandakan rahmat Allah mengatasi kemurkaannya. 8 syurga, 7 neraka. Jadi dalam dunia ni Allah tugaskan kita. Allah datangkan hukum. 5 hukum Allah datangkan kita ni. Itu apa? Mengaku Allah jadikan kita ni. Ada 5 hukum yang perlu kita laksanakan. Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga sunat, yang keempat makruh, yang kelima harus. Kelima-lima hukum ini meliputi segenap aspek kehidupan. Apa saja dalam hidup kita ini tak lepas dari 5 hukum. Wajib artinya dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti buat. Haram artinya dibuat dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya mesti ditinggalkan.
Sunat artinya dibuat dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kedudukannya elok dibuat. Makruh artinya dibuat tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya elok ditinggalkan. Harus artinya dibuat atau ditinggalkan tidak berdosa dan tidak berpahala. Tepuk dada, tanya saudara, nak buat pun sila, tak nak buat pun sila. Yang harusnya. Cuma tuan-tuan dan puan-puan yang harus tu bila kita laksanakan dia tak tinggal menjadi harus. Dia boleh jadi wajib, boleh jadi haram, boleh jadi sunat, jadi makruh. Ya. Jadi kita di antara yang diwajibkan oleh Allah kita melakukannya ialah berpuasa di bulan Ramadan. Itu yang wajib, mesti dibuat. Kecuali ada uzur yang dibenarkan oleh syariat. Kalau tidak mesti puasa. Tak boleh tinggal. Allah firman, Allah perintahkan dalam Quran. Apa kata Allah? Dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Siapa beriman tu? Kita lah. Diwajibkan ke atas kamu berpuasa di bulan Ramadan seperti mana diperintahkan kepada mereka-mereka yang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah datangkan puasa untuk kita lakukan, untuk kita amalkan dalam dunia ini. Di hujungnya nanti kita harap kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Bila bertakwa baru ada jaminan keselamatan. Tak ada takwa, tak ada jaminan. No guarantee. No takwa, no guarantee. Ada takwa baru ada jaminan keselamatan di dunia dijamin, di akhirat dijamin. Di dunia Allah kata apa? Wallahu waliyul muttaqin. Allah menjadi pembela kepada mereka-mereka yang bertakwa. Di akhirat Allah jangan juga. Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun. Sungguhnya orang-orang bertakwa itu sentiasa berada dalam keadaan yang selamat. Di mana selamatnya? Fi jannatin wa uyun. Dalam syurga yang terdapat air yang berpancuran. Ada air pancut syurga tu. Untuk orang takwa saja. Dan Allah sayang dengan kita. Allah hendakkan kita ni selamat di akhirat. Di dunia nak selamat, di akhirat pun selamat. Kena menjadikan diri kita ni orang yang bertakwa. Kalau tidak, tak ada jaminan. Tak ada garanti dari Allah Ta'ala. Dan Allah datangkan Ramadan ni semata-mata untuk menjadikan diri kita ni orang-orang yang bertakwa. Sebab dia datang menyebut berbagai-bagai jenis latihan. Di bulan Ramadan ni dilatih kita banyak semayang. Semalam 20 rakaat, sebulan dan 6 rakaat. Banyak tu. Bila banyak semayang, apa kata Allah janji? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya semayang itu mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan perbuatan maksiat. Berarti kita yang namanya berzikir. Di mana berzikirnya? Bertauhid. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuh qudus rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Subhanallah kami berdoa. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Banyak sejak malam zikir tu. Bila kita banyak zikir tuan-tuan sekalian, Allah janjikan kita ni ketenangan jiwa. Jiwa kita tenang. Tak ada bersabar saja. Tak ada nak mentor saja. Tak ada nak mampu saja. Tenang jiwa kita. Allah bagi kita sifat sabar. Allah bagi kita sifat redha. Allah bagi kita sifat syukur. Allah bagi kita sifat qanaah. Yang cukup dengan apa yang ada. Allah bagi kita sifat tawakal, menyerah diri kita ni kepada Allah SWT. Itu orang tenang juga tu. Kerana Allah tadi, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Kata Allah kan. Ketahuilah dengan banyak berzikir menyebut nama Allah tu akan menjadikan jiwa-jiwa kita tenang. Jadi dalam hidup nak itulah. Banyak yang Allah wajibkan dan banyak yang Allah haramkan. Haram tu jangan buat. Benda yang Allah murka jangan buat. Jadilah kita orang-orang yang bertakwa. Bila bertakwa baru ada jaminan keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Itu tanda orang beriman tu.
Sebab disuruh kepada orang beriman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa di bulan Ramadan, kama kutiba alal ladzina min qablikum, di mana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Sebelum kita ni pun wajib juga, tapi caranya lain. Ya, waktunya lain. Itu bukan zaman kita, zaman Nabi sebelum ini. Wajib dia puasa. Kedua-dua itu agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita nak menjadi orang takwa tu. Kemudian dalam dunia ni bukan semua orang beriman. Yang kafir pun ada juga. Yang tak beriman ada. Kerana kita hidup ni Allah bagi pilih terpulang kepada kamu. Nak jadi orang beriman ke nak jadi orang yang tak beriman? Nak jadi orang bertakwa ke nak jadi orang yang derhaka? Terpulang. Kita minggu tak imam sebut. Pagi tadi mana sebut dah. Inna hadaina sabil imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami tunjuk kepada kamu jalan sama ada kamu nak jadi orang yang syukur atau nak jadi orang yang kufur. Mana kita pilih mana dah. Make your choice. It is all up to you. Nak syukur ni jalan beriman dan beramal soleh. Nak kufur ni jalan. Tak nak beriman ni jalan. Kufur dan maksiat. Jadi manusia-manusia dalam dunia ni bukan semua yang ikut perintah Allah. Ada yang kufur. Ada yang beriman. Yang beriman saya dah sebut banyak kali di sini. Ada iman yang sungguh-sungguh 100%. Iman yang sungguh-sungguh, iman haqiqah, iman ada 5 peringkat. Sudah saya tak seru sini tak, saya dah lupa. Kasih sudah. Yang pertama namanya iman taklid, iman ngeko-ngeko, iman paturut, iman ngikut-ngikut. Yang kedua namanya iman ilmu, iman yang ada di otak, sedar, tahu tapi tak rasa. Itu otak ni, ilmu namanya. Yang ketiga namanya iman ayat, itu otak rasa di hati. Namanya ayat, ain ya alif nun. Iman ayat, terasa di hati. Yang keempat namanya iman hak, iman yang sebenar-benar beriman. Tandanya Allah kata dalam Quran. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yaitu mereka-mereka yang apabila disebut nama Allah bergemetar jiwanya. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan ini lah. Tapi wa'ala rabbihim yatawakkalun, kepada Tuhan mereka menyerahkan diri mereka. Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka itu mendirikan sembahyang dan menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah dia orang yang sebenar-benar beriman, yang orang yang beriman yang sebenar-benar beriman. Haqqan itu sebenar-benar beriman. Bukan haqqan yang putih, haqqan tu mesti itu je. Tak boleh ubah. Ini haqqan. Daripada perkataan haqqan. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah orang yang beriman yang sebenar-benarnya beriman. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Dan bagi mereka itu darjat di akhirat, ada pangkat di akhirat. Dan mereka dapat rezeki yang paling mulia, iaitu syurga. 8 syurga menunggu bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Selain beramal beriman, ada juga orang kafir. Orang kafir ni tuan-tuan ada 4 golongan, 4 jenis orang kafir. Tajuknya tengah hari ni itu tajuknya. Tajuk jangan jadi kafir. Ada 4 jenis kafir. Yang pertama dipanggil murtad. Yang kedua dipanggil musyrik. Kalau orang lelaki seorang musyrik, kalau kami musyrikin. Kalau perempuan musyrikah. Yang tiga dipanggil mulhid. M-U-L-H-I-D. Mulhid. Yang keempat dipanggil munafik. Ini 4 jenis orang kafir. Yang pertama murtad, yang kedua musyrik, yang tiga mulhid, yang keempat munafik. Mana dah? Yang mana 4? Enggak, yang 4 tu. Salah satu 4 yang mana dah? Kau boleh nak yang mana? Dah diam mereka. Enggak betul ya? Enggak betul tak? Kau boleh mana tak nak? Baru ada apa?
hidup macam ini. Mana tak ada? Murtad tanda, musyrik tanda, mulhid tanda, munafik tanda. Empat tanda. Kita nak jadi orang yang beriman. Yang benar-benar beriman tadi itu iman paling komanya iman hak. Lagi bagus iman hak tekak, tapi itu bukan cara kita lah. Itu iman Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Tapi bagi kita yang boleh kita capai iman hak. Bila sebut nama Allah bergementar jiwa kita. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Itu orang iman hak ya. Bila disebut nama Allah bergementar jiwanya. Dan bila dibacakan daripada mereka ayat-ayat kami bertambah imannya. Makin lama makin kuat, makin lama makin bagus, makin lama teguh imannya. Dan kepada Tuhan mereka menyerahkan diri mereka. Apa saja urusan yang dikerjakan mereka berserah kepada Allah Ta'ala. Tawakal menunggu. Itu orang beriman. Orang kafir empat. Yang pertama murtad. Apa dia murtad? Tapi nak jadi murtad. Orang yang ditolak imannya kerana dia melakukan perkara-perkara yang membatalkan imannya, yang membatalkan syahadahnya. Ya. Kadang-kadang dia tak sedar kerana tak ada ilmu pengetahuan. Dia orang ngaji tak ada. Tapi lagi orang ngaji ilmu tauhid, oh banyak tak ada. Ini ketik namanya. Tak ada ketik hujung tidak melakuk, hujung tidak melakuk itu aja. Padahal dia pun tak tahu apa benda hujung tidak melakuk. Orang sini kan tak ada ya. Kita terkasih ada yang menyalah mati nama saya. Ustaz ni dia kampung mati kemih je kan. Jadi di sisi Allah dia itu tertolak imannya. Dia menjadi murtad. Macam mana dia menjadi murtad? Yang pertama dia menghina Allah Ta'ala. Murtad itu. Allah mana tahu dia murtad. Allah mana dengar murtad. Allah itu pekak murtad. Menghina Allah Ta'ala. Allah itu peluput murtad. Ditolak imannya walaupun dia tak mengaku jadi murtad. Tapi di sisi Allah dia murtad. Dia tak dikira sebagai orang beriman. Kemudian selain itu yang kedua, menghina hukum hakam Allah. Orang yang semayang tu bingung macam ni. Tolong bangkit di rumah kritik ke dengarnya. Bingung. Murtad. Jadi kafir walaupun dia mengucap dengan syahadat tapi tak terima Tuhan kerana dia dah jadi murtad. Menghina hukum hakam Allah. Allah kata wajib, dia kata tak wajib. Atau mengubah hukum hakam Allah. Kadang-kadang dia ikut otak dia. Otak dia kata apa? Mana boleh ni. Akhir zaman ni riba patutnya harus dihalalkan. Kerana kalau ada riba baru kita boleh membeli barang-barang yang apa? Barang-barang yang kita perlu. Bila riba, nak beli rumah kena riba. Nak beli tanah kena ada riba. Nak beli kenderaan kena amalkan riba. Nak beli lori kena amalkan riba. Dan sebagainya. Patutnya riba itu susah diharamkan katanya. Boleh mengubah hukum Allah. Sedangkan Allah kata apa? Wa ahallallahu al-bay' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi siapa yang mengingkari itu murtad. Keluar dari Islam, dikira kafir. Yang kedua namanya musyrik. Musyrik dia mengaku Allah sebagai Tuhan. Dia tahu Allah Tuhan. Dan dia mengaku. Dia yakin bahawa Allah itu adalah Tuhan dia. Sah lah tu. Tapi bila semayang dia pergi menyembah lain daripada Allah Ta'ala. Bila semayang dia menyembah lain daripada Allah Ta'ala. Ada yang menyembah lembu, ada yang menyembah api, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah pokok besar, ada yang menyembah gajah, ada yang menyembah naga, ada yang menyembah cahaya. Itu semua musyrik namanya. Menyemutukan Allah Ta'ala. Mengatakan lain daripada Allah sebagai Tuhan. Itu namanya musyrik. Kalau lelaki seorang dipanggil musyrik. Kalau ramai musyrikin. Itu dia Nabi-Nabi dan Rasul itu berhadapan orang musyrikin tu. Lebih lagi Nabi kita Muhammad SAW. Kerana masa ketika itu di Mekah
kebanyakannya manusia menyembah berhala, menyembah patung. Itu yang kaya raya di Mekah ketika itu ialah pembina atau pembuat tukang-tukang buat patung yang kaya. Di antara yang bola, tokeh patung yang paling kaya itu. Bila Nabi menyeru, jangan kamu sembah patung, dia bukan Tuhan, dia tak boleh memberi apa-apa ke manfaat dan mudarat. Dia takut orang ikut cakap Nabi Muhammad, jadi dia minta tahu. Padahal Nazarah Nabi itu ditentangnya bersama-sama. Sampai ke dimakinya. Lalu Allah balas balik, tabbat yada abi lahabin wa tab. Celakalah bagi orang-orang yang bagi Abu Lahab. Kenapa? Kerana dia menentang ajaran Nabi. Padahal Nabi ini semuanya daripada Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW menyuruh kepada jangan menyembah selain daripada Allah Taala. Seruannya satu aja, an'ibudullah, nak sembah-sembahlah Allah, wajtanibut taghut, jauhilah kamu daripada taghut. Itu murtad. Dia tak sedar bahawa dia itu murtad. Rupanya Allah tak terima dia sebagai orang beriman. Lagi apa? Murtad menghina sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu dihinanya. Dia tak buat yang betul, tapi saja dihinanya. Ini ketiknya kena mau janggut Ibrahim tu, jangan kambing dia. Murtad, dengar tu kan. Jangan menghina sunnah Nabi. Jadi murtad, kafir jadinya. Kalau tak taubat, tak mengucap balik, dia mati dalam keadaan tidak beriman. Kerana menghina sunnah Rasulullah. Di antara sunnah yang banyak orang-orang caci apa? Iaitu janggut, suki ni. Ini yang kena maju Ibrahim tu. Ini betul masuk oleh bukit. Itu bukit ini. Nak murtad namanya. Murtad. Celak tak ada. Dia bukan sunnah. Sunnah lah tapi apa? Tak ada ramai orang ini. Tapi sugi dia dah orang ini. Ada. Ini tu. Murtad tu dia. Celak memang itu apa? Memang tak ada masalah kena. Tak ada ramai orang yang menghina celak. Tapi sugi ada. Lagi satu tu, jilat-jilat. Lepas makan jilat. Ini kencing aku tengoknya. Murtad. Itu sunnah Nabi tu. Nabi setiap kali lepas makan dia jilat jari. Tiba-tiba ada orang buat sunnah Nabi, dia hina. Itu murtad. Jangan berani-berani benar menghina apa saja yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Itu apa saja yang Allah suruh, yang wajib buat, jangan tinggal. Jangan dihina. Kalau tinggalkan dosa, kalau dihina murtad. Kalau tinggalkan dosa, tapi kalau dihina, dia jadi murtad. Itu pertama murtad. Siapa nak jadi murtad angkat tangan? Saya nak angkat gambar. Mana orang dah? Ini kebenaran itu. TikTok ni. Yang kedua musyrik. Musyrik artinya menyemutukan Allah. Dia sedar Allah itu Tuhan, tapi bila semaya dia nyembah patung, itu musyrik. Dia sedar Allah itu Tuhan, bila dia semaya dia menyembah matahari. Orang Jepun, orang Jepun kan nyembah matahari kan? Musyrik tu menyemutukan Allah. Allah dah bagi amaran kepada kita. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa teringin berharap nak berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal dengan amal soleh dan jangan sekali-kali menyemutukan Allah dengan apa saja di antara hamba-hambanya. Jangan sekali musyrik, jangan jadi musyrik dengan Allah. Syirik ada 3, tuan-tuan. Yang pertama dipanggil syirik jali. Syirik jali artinya syirik yang terang, nyata. Nampak kita, dia nyembah patung. Itu syirik jali ni. Yang kedua dipanggil syirik khafi. Syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Yang ini ramai orang tak sedar. Kecuali dia belajar betul-betul. Dia tahu apa benda-benda yang boleh menyebabkan dia jadi syirik. Namanya khafi, tersembunyi.
Ya, dia tak sedar buat benda-benda syirik tu. Di antaranya, saya bagi contoh ya, di antaranya dia pangkat besar, ya, pendidikan tinggi, jadi pengarah itu, pengarah ini dan sebagainya. Oleh kerana dia besar pangkatnya, dijemputlah dia, ya, meresmikan satu-satu majlis yang besar. Dia jadi perasminya. Jadi orang pangkat besar jaga baik-baik ni. Nah, yang mana yang dihitung itu kan, dia pun berkira. Dia bersara, dia tengok di depan itu, audiens yang dengar itu, ada orang Islam, ada orang Kristian, ada orang Buddha, ada orang Hindu, ada macam-macam jenis lah. Jadi untuk mengambil hati semua itu, apa kata dia? Semua agama adalah baik. Gitu. Syirik tu tuan-tuan, itu namanya syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Kafir jadinya. Menyamakan Islam dengan Hinduism, syirik. Menyamakan Islam dengan Buddhism, syirik. Menyamakan Islam dengan Christianity, syirik. Menyamakan Islam dengan apa juga? Islam, agama yang sudah lengkap. Ya, tak boleh disamakan dengan mana-mana agama yang lain daripada Islam. Kerana ini perintah Allah. Apa kata Allah? Wa man yabtaghi ghairal Islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Surah Ali Imran ayat 85. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada cara hidup Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. No way Allah will accept. Wa fil akhirati minal khasirin. Dan di akhirat nanti mereka akan tergolong dan golongan orang-orang yang rugi. Orang rugi ke mana dia? Orang rugi ke mana dia? Nak ya? Kalau dia rugi, tak nak rugi, jangan sekali-kali buat cara lain daripada Islam. Semayang kena ikut Islam, puasa kena ikut Islam, pakaian kena ikut Islam, ekonomi kena ikut Islam, pendidikan kena ikut Islam, kekeluargaan kena ikut Islam. Whatever you do must be in accordance with the teachings of Islam. Kalau tidak, dia jadi syirik. Syirik apa itu? Syirik yang tersembunyi. Yang tiga namanya syirik kecil. Yang ini tak ada kafir. Ya, dia bukan kafir, tapi dosa besar. Tahu tak? Dia tak ada kafir. Namanya syirik kecil, syirkul asghar. Syirik yang kecil. Apa dia? Kata Nabi, aku yang risau, yang aku takutkan kamu semua tu, lebih daripada aku takutkan terima, ialah syirik kecil. Ditanya sahabat, wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Apa dipanggil syirik kecil tu ya Rasulullah? Jawab baginda, ar-riya'u. Riya'. Riya' tu syirik kecil. Dia tidak kafir, tapi dia berdosa besar. Tahu tak? Dosa besar, lama masuk neraka. Dah habis dosa tu, baru dia keluar dari neraka dan dapat keluar dari syurga. Tapi tak kafir. Sama tak kata? Lain-lain ni masuk syurga juga, tak nak? Kita tak nak masuk neraka lah. Ya? Itu namanya syirik kecil. Riya' itu syirik kecil. Jangan riya'. Yang saya ceramah ni, jangan riya'. Jangan riya'. Buatnya masuk bongkar handai aku. Ya, nak ambil hati orang apa? Gunakan perkataan-perkataan yang bombastik. Tahu bombastik? Perkataan-perkataan yang saya pun tak faham. Gunakan paradigma, manifestasi. Lagi apa? Lagi apa? Proklamasi. Lagi makan nasi dan sebagainya. Supaya tertarik orang dengar. Bila dengar tu tengah, oh handai betul sah tu. Jangan, itu riya. Riya itu membuat atau meninggalkan apa-apa jenis ibadah selain daripada kerana Allah. Kalau bukan kerana Allah, riya itu. Buat pun bukan kerana Allah, supaya orang tertarik, riya namanya. Tak buat pun, supaya orang takut dari riya itu. Takut dari riya. Jadi riya itu dosa besar. Sebab itu dalam Islam ada pelajaran tasawuf. Di antara tasawuf yang diajar kepada kita, jangan riya, sebagai ikhlas. Kerana Allah perintahkan kita itu supaya ikhlas dalam ibadah. Apa kata Allah? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin.
Ya, dan tidak kamu diperintahkan untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah melainkan dengan ikhlas semata-mata kerana Allah dan kerana agamanya. Itu aja. Surah Al-Bayyinah. Tahu Al-Bayyinah? Udah hafal ya. Mana surah Al-Bayyinah? Jangan kata surah Lam Yakunin tahu tak? Nah, mana sana? Al-Bayyinah atau Lam Yakunin? Nah, mana itu ya? Baik, itu yang kedua ya. Musyrik jangan. Kafir. Kalau kafir kekal abadi dalam hati. Tak keluar. Hum fiha khalidun. Allah nak kabul Quran. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan mereka-mereka yang kufur dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah yang menjadi ahli-ahli neraka, penghuni-penghuni neraka. Kekal mereka dalamnya selama-lamanya. Itu yang kedua. Yang ketiga kafir ni dipanggil mulhid. Ya, min lam hayada mulhid, iaitu orang yang tak percayakan agama. Dia tak percayakan Islam, tak percayakan Kristianiti, tak percayakan Hinduism, tak percayakan Buddhism, tak percayakan apa saja, Taoism dan sebagainya. Dia hanya ikut otak dia. Ya. Nah, Allah tak ada sekat kita ni. I can do what I like. I think this is good, I do it. If this is bad, I don't do it. Nah, contohnya. Dia ikut agama dia, dia ikut otak dia. Mana yang dia kata baik, dia buat. Mana yang kata jahat, dia tak buat. Ikut otak dia. Tak ada panduan, syarak tak ada. Nah, dalam Islam ada panduan kan. Ada wajib, ada haram, ada sunnah, ada makruh, ada apa. Ini dia tak ikut macam tu. Nah, jadi tak percaya dengan agama. Ya. Bahasa moden dia panggil atheist. A-T-H-E-I-S-T. Atheist. Tak percaya dengan agama. Atau dia panggil free thinker. Ya, contohnya apa? Komunis, sosialis, itu sama kata aja, kotak aja. Nah, itu tak percaya agama ya. Seperti apa? Komunis, sosialis, nah, itu free thinker. Yang ketiga, yang keempat, munafik. Nah, munafik ini istilahnya apa? Yuzhirul Islam wa yubtilul kufra. Menzahirkan keislamannya dan menyembunyikan kekufurannya. Orang tak tahu. Rupanya dia tak beriman. Luarannya macam orang beriman betul. Semayang sama kita, puasa sama kita, zikir sama kita, baca Quran sama kita. Rupanya dia tak beriman. Nah, kita tak tahu. Nah, tapi Allah sudah kabur. Banyak tanda-tanda orang yang munafik ini. Ya. Tanda-tanda munafik terlalu banyak. Kita juzuk ada cerita orang munafik ni. Ya, di antaranya kata Allah, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhna'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahum Allah marada walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Ada golongan manusia yang mengaku dia kabur pada lain. Dia beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat. Tapi sebenarnya mereka tidak beriman. Ya, mereka cuba nak menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Tapi mereka tidak menipu mereka. Cuma menipu diri mereka sendiri. Karena dalam diri mereka itu ada penyakit. Dan Allah tambah lagi penyakit itu dalam diri dia. Dan mereka dapat azab seksa dari apa yang didustakan itu. Nah, itu Allah kabur begitu. Ada golongan manusia yang pura-pura beriman, sebenarnya kafir. Dia tak beriman. Allah bagi tanda dia yang lain. Apa kata dia? Apa kata Allah? Itu nak baca Quran tentu baru tahu kita mana tahu. Dan baca itu jangan baca teks yang betul je. Baca makna juga. Tambah bulan Ramadan ni. Kan semua kita banyak baca Quran, baca juga maknanya. Kalau lagi sangat baca teks dia tak baca makna, serupa dah. Orang pandai nyanyi lagu Hindustan tapi makna tak tahu. Nyanyi Hindustan pandai, saya pun pandai. Ya, saya pandai nyanyi Hindustan tu. Ya, hujang geli kahir. Apa tu? Tahu tak kata? Siapa tak tahu? Saya pun tak tahu. Nah, macam itulah. Baca baru tahu mana. Oh, ini maknanya. Oh, tahu ya? Ini mau itu. Apa kata Allah? Wa idza laqul ladzina amanu qalu
inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila mereka berada di kalangan orang beriman, mereka kata kami beriman. Yang ngapa orang kita dia beriman? Tengok aku sembahyang sama komen, aku zikir sama komen, aku tahlil lagi kuat dengan komen. Nah, tapi apabila mereka kembali kepada syaitan mereka, di geng-geng dia tu, dia ngapa pada syaitan tu? Aku bersama dengan korang. Nah, inna ma'akum. Tadi aku sama orang beriman tu olo-olo aja, acak-acak aja, betul-betul. Itu dia tanda Allah kabur. Nah, itu tanda orang munafik tu. Di kalangan orang beriman dia macam orang beriman. Di kalangan orang kafir dia macam orang kafir. Kalau orang tu Hindustan dia pun Hindustan juga. Tell Mary, sate, hai Mary, hati. Nah, kalau orang tu karaoke dia pun karaoke juga. That's the way I like it. Aha. Dan sebagainya. Kalau orang tu joget dia pun joget juga. Dari Melaka ke negeri Pahang, singgah di Johor beli barangan, punya lebih bingung. Dari Melaka pergi ke Pahang, aku fikir singgah Johor gini. Kejauh mestinya. Itu Allah bagi tahu tanda-tanda orang munafik. Bila bersama orang beriman dia macam orang beriman, dia bersama orang kafir dia macam orang kafir. Dia ibaratnya kata tuan guru saya macam sesumpah. Tahu sesumpah? Dia mesti duduk dalam pekan tu tak pernah nampak sesumpah kan? Sesumpah tu macam mana? Dia boleh berubah warna kulitnya. Kalau latar belakangnya kuning, kulit dia pun kuning. Kalau latar belakangnya hijau, kulit dia pun hijau. Itu sesumpah. Banyak ada di pokok ini sini pekan tak ada, dalam kampung ada. Kampung saya yang mengajar ada banyak sumpah ya. Macam itulah munafik. Jadi kita tak kena. Sebab itu tuan-tuan dan saudara sekalian, munafik ini Allah sangat benci, Allah sangat marah, Allah sangat murka, dan mereka ditempatkan di tingkatan yang paling bawah dalam neraka. Mana tahu Allah kata innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan di tempat yang paling tinggi di dalam neraka. Bukan paling tinggi, paling rendah. Paling bawah. Dalam neraka. Neraka itu ada tingkatannya tau. Paling bawah untuk orang munafik. Nampak bawah sekali. Kerana neraka itu lagi ke bawah lagi panas, lagi ke bawah lagi panas, lagi ke bawah lagi panas. Yang terbawah adalah yang terpanas. Yang paling bawah dia panas sekali. Itu neraka ya. Tapi tak kena. Bawah sekali. Atas yang di atas tu orang yang lain yang tadi lah tiga tadi. Orang murtad, orang musyrik. Tapi neraka juga kekal dalam selama-lamanya. Macam orang nak nasi lah tuan-tuan. Mana dulu jadi kerak, bawah ke atas? Sekali lagi, mana dulu jadi kerak, atas ke bawah? Bawah. Kenapa bawah? Kerana di bawah terlalu banyak. Tapi jangan pula kata aku di bawah tanda, aku di atas tak ngapel. Jangan. Ni neraka atas ke bawah ke tak lalu kita nak. Nobody can stand the wrath of the fire in hell. Tahu wrath, W-R-A-T-H, wrath namanya. Wrath itu kedahsyatan. Api neraka. Kerana selemah-lemah api neraka, sekurang-kurang api neraka adalah 70 kali ganda lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia. Itu neraka. Sampai lalu nak orang yang katakan, saya nak angkat gambar ni. Banyak dengaran, nak gambar caranya. Nak tulis dalam TikTok. Orang ini nak jadi munafik kan? Namanya siapa? Supon ni. Alright. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudara sekalian, itu 4 jenis golongan orang yang kafir. Yang pertama apa nama tadi? Penat ngaconya. Yang pertama apa nama? Murtad. Yang kedua namanya apa? Musyrik. Orang menyekutukan Allah. Yang ketiga namanya apa? Dah lupa ya tu. Yang ketiga namanya? Apa nama balik kalau tak ingat? Mulhid. Sebut. Mulhid. Mulhid. M-U-L-H-I-D. Mulhid. Orang tak percayakan agama. Yang keempat ini apa? Munafik. Antara yang empat dia mana dah? Mana tak ya? Rasanya cukup sekarang itu. Kita tunggu apa. Tapi sebelum saya tutup, tadi ada saya edarkan. Kalau salah.
Siapa yang dapat, tak dapat lah. Siapa yang tak dapat, tengok penerangannya. Risalah itu mengandungi berita bahawa ada satu kampung namanya Pulau Tiga Kiri. Kampung tu seberang Kampung Gajah. Pergi Kampung Gajah tu seberang itu Kulu kata orang sana tu. Dia tu menjadikan masjid itu, masjid lama tu yang dah tak pakai lagi, menjadikan tempat pusat pengajian tahfiz Quran. Tempat tahfiz Al-Quran. Dan kebanyakannya pelajarannya anak-anak yatim. Anak-anak yatim dan mereka tidak mengenakan yuran kepada pelajar-pelajar yang belajar tahfiz Quran tu. Dia nak keluar nak jadi Al-Hafiz kebanyakannya tu. Jadi kerana itu untuk untuk menyelenggarakan projek itu, mereka minta bantuan lah kalau ada di antara tuan-tuan yang sudi. Lepas inilah lepas bayar. Yang sudi tak menyumbang dana untuk mereka tu, silakan ya. Ada nombor akaun itu. Boleh pergi bank. Masukkan dalam bank tu. Tapi kalau nak pergi bank, takkan nak bubur 5 kupang. Takkan nak bubur RM1. Takkan nak bubur RM5. Mesti nak komporannya RM50,000 ke, ya dah. RM100,000 ke. Baru boleh RM1 ke. Jadi kalau ada nak bagi 5 kupang ke, RM1 ke, RM5 ke, RM10 masuk je dalam bank. Lepas layan tak ya? Lepas layan tak? Kecuali lupa tak payahlah. Atau saja nak buat lupa, tak apa ke? Entah lah. Ini bukan untuk saya ada banyak duit ni. Untuk anak-anak yatim yang sedang menghafal Quran, nak jadi hafiz belakang tu. Jadi itu kalau ada, silalah sumbangkan. Pahalanya bukan 700 kali ganda. Kalau di bulan lain dapat 700 kali ganda. Ini bulan Ramadan lain. Apa kata Allah? Kullu hasanatin bi'ishrin amsalihha, dalam hadis kursi. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh hamba-Ku dibalas paling komen 10 kali ganda. Ila sam'aniati dhifin, paling komen lepas itu sampai 700 kali ganda. Itu bulan lain, bukan bulan Ramadan. Illa siyam, melainkan puasa. Puasa bukan 700, bukan 500, bukan 1000. Illa siyam, melainkan puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu aku punya, kata Tuhan. Allah yang memiliki puasa itu. Wa ana ajzi bih, dan aku lah yang menentukan berapa banyak ganjaran yang aku nak bagi orang-orang yang berpuasa. Jadi bukan 500, bukan 700, bukan 1000, kita tak tahu. Allah yang tahu pahala ni. Jadi kalau nak pahala, ada tempatnya. Silakan. Ini bukan kempen ni. Ngabur aja. Kalau tak nak hidup kan. Bukan untuk saya pun. Saya nyampaikan. Bila tuan-tuan sumbang, saya adalah share pahalanya. Ada lah. Udah bunyi tu. Ngam-ngam. Sekian dulu aku qauli hadza, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tu Bilal.